عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, dan jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Sungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Yang saya kasihi Al-Fadhil Tuan Imam yang berusaha di jawatan kuasa Surau Hijrah, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah. Allah Ta'ala memberikan kepada kita nikmat iman, Islam dan juga nikmat sihat, sehingga kita dapat untuk hadir untuk menunaikan salat berjamaah di surau ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan menghuraikan tentang mumayyizat, keistimewaan Islam yang menjadi agama kepada kita, kerana kita syukur nikmat yang paling besar yang Tuhan beri kepada kita ialah nikmat iman dan Islam. Tak ada nikmat ni tak guna. Duduk atas dunia kaya, mati masuk neraka. Duduk atas dunia badan sihat, mati masuk neraka. Duduk atas dunia pangkat besar, mati masuk neraka. Kalau kita tak ada nikmat ini. Sebab tu di antara keistimewaan Islam ini ialah Islam ini agama yang datang daripada Allah, atau disebut sebagai Rabbaniyah, iaitu agama yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Islam bukan ciptaan mana-mana nabi, jauh sekali dari kalangan ulama ataupun tok guru. Islam ialah datang daripada Allah, dan dia bukan rekaan mana-mana rasul. Rasul hanyalah sebagai seorang messenger, sebagai seorang yang menjadi perantaraan untuk Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, dengan manusia. Tidak lebih daripada itu. Sebagaimana yang Allah Ta'ala menyebut, inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya din di sisi Allah Ta'ala ini ialah Islam. Artinya lain daripada Islam Allah Ta'ala tidak terima. Sama ada dia Kristian ke, Buddha ke, Hindu ke, maka
agama ini semuanya ditolak oleh Allah. Yang diterimanya hanyalah Islam, yang menjadi agama kepada kita pada malam ini. Inilah di antara keistimewaan Islam. Dia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan dicipta oleh mana-mana nabi. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mencipta agama. Mereka hanyalah sebagai seorang rasul yang menyampaikan apa yang Allah taala perintahkan kepada mereka. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin, kata Allah taala. Maknanya tidaklah atas kami ini melainkan kami hanyalah menyampaikan keterangan yang nyata kepada kamu. Tidak lebih daripada itu. Kami menyampaikan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, maka kami sampaikan. Kami tidak menukuk tambah apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kami. Ini ialah Rasul. Sebab itu agama ini ialah berlainan dengan agama lain. Dia disandarkan kepada orang yang mencetuskan idea. Antaranya ialah seperti mana agama Buddha. Buddha ialah direka cipta yang disandarkan kepada penciptanya ataupun kepada orang yang mengasaskannya, yang bernama Gautama Buddha. Ataupun Kristian yang diambil sempena dengan Jesus Christ. Tetapi tidak Islam. Islam itu ialah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang datang daripada Khalik, pencipta yang hebat, yang bukan saja dia ni mencipta manusia, malah seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini ialah dia yang mencipta. Sebab itu Islam ini dia tak boleh dimusnahkan di atas muka bumi ini. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, bagaimana mereka nak yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka nak memadam agama Allah dengan mulut mereka, dengan kuasa yang ada kepada mereka. Tak boleh. Allah Ta'ala kata wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Karena dialah Allah Ta'ala itulah yang menyempurnakan agamanya. Tak boleh. Sebab tu kita tengok pernah ketika Abraha dia nak serang Kaabah. Abraha ni daripada Yaman. Dia jealous, cemburu pasal orang pakat mari ke Mekah, tak pergi ke Yaman, menyebabkan dia punya perdagangan di Yaman ni merosot. Orang pakat mari ke Kaabah. Dia kata aku kena runtuh Kaabah ni. Bila tak ada Kaabah ni, barulah orang akan mari dekat aku. Dia nak pergi. Waktu dia nak serang Kaabah, ketika itu kita pun tahu bagaimana datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni ketika Abraha nak mari serang Kaabah, dia kata ada orang jumpa dia. Abdul Muttalib, Abraha nak serang Kaabah, marilah kita bertahan Kaabah. Abdul Muttalib ni yang di antara orang yang menguruskan Kaabah. Tuk Nabi kata apa? Dia kata, aku nak kena selamat kambing aku. Pasal Kaabah tu ada tuan yang jaga dia. Jadi kambingku ni tak ada orang jaga. Takut Abraha makan lagi. Jadi hak Kaabah tu ada tuan dia. Mana dia yakin bahawasanya Kaabah itu Allah Ta'ala akan pelihara. Sebab tu Islam tersebut macam mana lah, dia tak akan dapat untuk nak
dibenteraskan ataupun nak buang Islam ni tak boleh. Ini janji Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Tak boleh Islam. Lepas tu kita tengok macam contoh yang terbaru kita lihat apabila ketika di Bosnia 70 tahun mereka ni duduk di bawah pemerintahan komunis. 70 tahun. Komunis hanya berjaya untuk merubah dari segi watak, perilaku, itu saja. Tetapi tidak boleh ubah akidah mereka. Tak diubah. Akidah tak diubah. Walaupun kita tahu dari segi watak, perilaku mereka minum arak, makan babi itu biasa. Tapi mereka tidak boleh ubah akidah. 70 tahun duduk di bawah komunis. Dia boleh ubah yang lain, tetapi tidak boleh ubah akidah. Tak boleh ubah akidah. Dan kita pun tahu sebab apa di Bosnia ini mereka hendak supaya berlakunya ethnic cleansing, berlakunya soal untuk nak bersihkan Bosnia ini. Bukan pasal apa, mereka tidak mau mengulangi sejarah hitam yang berlaku di Spanyol. Di tengah-tengah negara Eropah terdapatnya satu wilayah waktu itu diperintah oleh Islam. Sebab itu mereka tidak mau mengulangi yang berlaku di Spain, Spanyol waktu itu berulang kembali di Bosnia. Mereka tanda adanya bibit-bibit benih Islam berada di sana. Walaupun mereka nak buat macam mana pun tak boleh. Kerana Allah Ta'ala telah janji dia akan jaga Islam tadi. Tak boleh. Kamu boleh buat macam-macam, tapi kamu tak boleh untuk nak binasakan Islam ni ataupun nak rosakkan Islam, nak musnahkan Islam daripada muka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh. Tak boleh. Inilah kekuatan yang ada kepada Islam. Kalaulah Islam ini bukannya agama yang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita yakin Islam ini sudah tak sampai ke kita. Tak sampai kepada kita. Ketika kita tahu bagaimana apabila tentera Mogol yang serang kota Baghdad, sehingga Sungai Furat tu tidak ada lagi air kecuali hitam, dakwat hitam yang mereka bakar, mereka buangkan kitab-kitab khazanah ilmu waktu itu, kebunuh orang Islam. Kita bayangkan Islam waktu itu macam dah tak ada, tapi tidak. Islam tidak mati. Pasal apa? Pasal Islam itu ialah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala akan pelihara Islamnya sampai kiamat. Sampai kiamat. Kerana ini agama dia. Dia tahu bagaimana untuk nak atur musuh ini. Bagaimana untuk nak membalas kejahatan yang mereka buat kepada agama aku. Aku tahu bagaimana caranya. Cuma kita tak bolehlah nak serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak apalah Islam ditindas, dibunuh macam mana pun, kita tunggu Imam Mahdi turun. Itu tak boleh lah itu. Dia ada konsep jihad di sana, konsep dakwah yang perlu kita lakukan. Soal sama ada kadang-kadang imma nasru atau imma syahadah, sama ada kadang-kadang kita menang ataupun kita gugur syahid. Itu ialah tugas kepada kita. Kita mesti untuk nak pertahankan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tugas kita. Tugas kita. Kerana yang penting Allah Ta'ala itu dia akan menjaga, memelihara agama dia ni daripada dirosak oleh orang lain. Inilah yang dikatakan istimewanya Islam berbanding dengan agama lain. Satu. Yang kedua, kita lihat istimewanya Islam ini ialah Islam ini rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak akan utuskan engkau wahai Muhammad
melainkan untuk memberi rahmat kepada sekalian alam. Rahmat Islam. Kita jadi macam ini pasal dengan rahmat Islam. Alam. Kita berpakaian macam ni kerana rahmat Islam. Kalau tidak dengan rahmat Islam, kita pakai apa tak tahu. Mungkin kita pakai apa? Pakai kain kuning, sara untuk siang pakai, pakai kuning, kasut tak pakai kepala botak. Itu rahmat Islam kita pakai begini. Kalau bukan rahmat Islam, entah nama kita pun tak tahu apa. Nama Camrat bin Culalangkon. Nama dia kan. Kerana rahmat Islam macam ni. Kalau tidak, atas dai kita ni dicandik dengan 45 dai agama kita. Nama kita apa, nama Ramasami, anak lelaki Maniang ke apa. Dengan rahmat Islam. Dengan rahmat Islam kita macam ni. Sebab tu dikatakan Islam ni membawa rahmat kepada sekalian alam. Rahmat Islam. Tanpa rahmat Islam, kita tidak berada seperti mana yang kita tinggal pada malam ini. Dengan rahmat Islam tu kita tengok, sebab itu banyak benda-benda yang kita lihat gitu. Sehingga kan rahmat Islam ni kita tengok, dia Allah Ta'ala ni dia mendahului rahmat dia daripada kemurkaan dia. Ini Allah. Allah pula sifat begitu. Dia mendahului rahmat daripada murka. Rahmat dia tu mendahului murka, kemarahan dia. Allah Ta'ala dia dengan manusia ni dia apa? Sifat begitu. Sebab itu kamu salah macam mana pun Allah Ta'ala ampun. Allah Ta'ala ampun. Dia ampun salah manusia itu. Melainkan innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sungguhnya Allah Ta'ala dia tidak ampun orang yang syirik saja. Orang yang syirik saja Allah Ta'ala tak ampun. Lain Allah Ta'ala ampun. Allah Ta'ala ampun manusia. Jangan syirik ya. Syirik ni Allah Ta'ala marah. Murtad ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia marah. Kalau kita jahat yang lain, minum arak, berjudi, berzina, Allah Ta'ala ampun. Allah Ta'ala ampun salah. Yang dia tak ampun ialah orang yang melakukan syirik kepada dia. Ini Allah Ta'ala tidak ampun. Tidak ampun. Karena rahmatnya Allah Ta'ala, jahat macam mana pun. Kan riwayatkan satu hadis kan, akan disebut satu kisah orang yang bunuh manusia, seorang manusia yang bunuh hampir dekat dengan 100 orang. Dia bunuh 100 orang bunuh. Dia bunuh. Kemudian dia jumpa dengan seorang Pak Syekh, seorang alim. Dia kata, aku nak bunuh 100 orang dah. Bolehlah aku nak taubat? Boleh. Tapi syarat satu dia kata, kamu nak bertaubat ni, kamu kena tinggal kampung ni, kamu kena pergi kampung lain. Tak apa. Dalam waktu dia nak pergi, nak hijrah kampung lain, dia mati tengah jalan. Waktu tu malaikat berebut nak masuk dia ke dalam neraka atau dalam syurga. Jadi Allah Ta'ala kata ukur. Kalau dia tu dekat dengan kampung hak yang dia nak pergi hijrah, masuk syurga. Kalau dekat dengan kampung hak yang kampung asal dia, bubuhlah neraka. Ukur-ukur mayat dia tu dekat dengan kampung hak yang dia nak pergi hijrah, masuk syurga. Nak ceritanya Allah Ta'ala tu maha pengampun, penyayang dan rahmat kepada hamba dia. Itu kamu kena pergi hijrah sana.
Memang pun dia kalau nak bertobat ni, kita jangan duduk di kampung tu. Kalau misal kata kampung taman ni banyak orang jahat, kita kena pindah tempat lain, jangan duduk taman ni. Kalau tidak, penyakit tu akan dia jangkit. Ataupun kita jangan berkawan dengan orang hak kawan-kawan hak kita hak yang merosakkan kita. Macam kita berhenti rokok lah. Kalau boleh jangan duduk semeja dengan orang isap rokok. Kalau kita duduk dengan dia memang tak boleh berhenti rokok. Bila kita boleh tengok dia isap kita pun tangan kita macam Parkinson tak nak ambil rokok ni. Rokok tagih tu. Sebab tu orang isap rokok ni jangan larang dia berhenti, suruh dia isap banyak. Isap banyak. Rokoklah kamu bersama-sama dengan rokok. Rokoklah. Sebab tu orang isap rokok cakap pandai. Kalau jenis ustaz tuan-tuan kata rokok ni haram ustaz. Imam Syafi'i pun kata makruh ya. Hang siapa? Jawab. Tu hak ustaz. Hak ustaz lah, dia dah hujah dia. Dia dah hujah dia. Kita kata haram, dia kata ada makruh. Imam Syafi'i kata makruh. Dia dah hujah kan. Kalau hak cakap pandai lagi lah kita kata isap rokok ni bahaya kesihatan. Tu jiran aku. Dia tak isap rokok, daripada kecil tak isap rokok. Mati 48 tahun mati. Aku 60 tahun tak mati lagi. Nampak? Nak hujah apa tuan-tuan? Ada apa? Dia kata, tuan bila kita isap rokok, tak isap rokok ni kita jimat cermat lah. Aku isap rokok ni sehari 3 kotak, Mekah 3 kali dah. Muhat tak isap rokok, sekali tak pergi Mekah. Semua dia pandai kalau orang isap rokok ni. Orang tu orang isap rokok ni pandai banyak. Sebab tu kita kalau orang isap rokok, suruh isap rokok banyak-banyak. Kalau suami kakak isap rokok banyak tu, sekali beli sekatut bagi dia isap. Dia orang isap rokok berhenti bila? Waktu nak sakit. Berhenti. Banyak kan kawan saya gitu lah. Bila duduk kat hospital, macam nak rokok lagi. Oh tak mau dah ustaz, tak mau dah. Dia kau tidak pandai cakap, cukup pandai cakap. Terus ada hujahnya lah. Hujah agama pun ada, hujah ekonomi pun ada, hujah kesihatan pun ada. Sebab tu orang macam ni kita suruh isap rokok banyak. Sebab tu tuan-tuan, sama juga dalam konteks kita apabila kita nak tinggal benda-benda yang jahat ni, kita memang jangan rapat. Kan Nabi SAW pun sebut, dia kata apa? An-nasu ma'a khalilihi falyanzur man yukhaliluh atau kama qala. Manusia ini bersama-sama dengan rakan dia, kawan dia. Maka kau perhatikan siapa kawan dia. Manusia. Sebab tu manusia ni biasa, dia dengan rapat dengan kawan dia. Kawan dia tidak rapat. Jadi kita tengok siapa kawan dia. Jadi kalau kita ni memang kalau nak tinggal tabiat buruk ke sebagainya, benda jahat je, memang kawan. Saya teringat dulu waktu saya pernah ceramah di satu tempat, di satu camp lah, di dekat camp terendah, satu batalion tu. Saya jumpa dengan seorang pegawai pemerintah tu, dia bos tu. Lepas makan, lepas ceramah tu, saya bangga dia. Dia kata, saya ni ustaz, baru insah ya. Saya terkejut. Siapa? Dulu ni dia tunjuk ada seorang ustaz pegawai agama tentera. Dia pegawai agama tentera dulu. Dia waktu ada kagat, sebelum ada kagat, pegawai agama ni memang ranking yang paling tinggi. Semua sama ada hang brigadier general ke hang kena pengituan. Kak ustaz tu. Sekarang ni apabila ada dengan kagat ni, kalau awak sebagai kapten masuk sebagai graduate university tu, kapten hak meja, kita tak boleh nak tegur banyak dah. Dia berdasarkan kepada apa kepada ranking kan. Dulu waktu tak ada lagi memang ustaz tentera ni. Memang ustaz kata dulu tuan ni, gaduh kami saja. Apa tidak? Bawa balik perempuan, minum arak sebagainya. Tapi dia berubah. Saya kata, macam mana tuan berubah? Dia kata, saya ni kebetulan Tuhan nak bagi hidayat kat saya. Saya azam, dia kata. Umur 40 tahun, aku nak berhenti daripada tabiat buruk. Pasal kebetulan waktu tu, Allah Ta'ala nak beri hidayat ni kan. Dia kata, saya terfikir, dia kata ustaz, mandangkan saya ni anak tunggal seorang. Mak pak saya dah mati.
Jadi duk fikir, kalau aku jahat macam ni, apa nasib mak ayah aku dalam kubur? Kan? Siapa nak tolong doa kat mak ayah aku? Dia temari macam tu, dia kata ustaz. Jadi menyebabkan dia jadi seorang yang insaf, taubat, rojok ke jalan Tuhan. Tapi dia kata, ustaz, memang betul lah ujian banyak kita nak jadi baik. Saya kata pasal apa? Yalah kawan-kawan pun kata, tak tahu ustaz, yalah kita dulu jahat lama, dia kata. Kadang-kadang dah maghrib, dekat maghrib ni kita balik lah, dah main golf ke main tenis, kita balik. Member-member ni kadang-kadang jahat. Zid warung nampak, pasal kita nak monti maghrib tu jahat tu. Sebab tu kita kalau dah jadi baik, kena jauh dengan kawan-kawan jahat ni. Kau tidak tak boleh. Kau tidak kan? Kalau kita pula jenis pakai serban, pakai jubah, bila pergi Mekah tak nampak naik kapal terbang Kelana Jaya pun, naik kapal selam tu. Ni member ni jahat, duk perli banyak ni. Kan, dah duk perli banyak. Sebab tu hak jenis macam ni kita kena tak boleh duk berkawan dengan hak jenis macam tu. Memang kita kena jauh daripada orang ni, baru kita selamat. Kalau kita rapat memang tak boleh. Dia nak mengubah sikap ni, memang kita kena jauh. Maknanya bukan kita kata tak boleh nak berkawan, maknanya tak boleh rapat dengan dia, tak boleh kita bersahabat dengan dia macam dulu. Setakat tegur gitu boleh, nak rapat, nak minum, nak pergi ke mana-mana tak boleh. Kalau tidak, kita akan balik kepada perangai asal. Banyak apa kita tengok kawan-kawan kita kan, hak dulunya jahiliah teruk, kemudian dia ada kesedaran. Tapi malangnya waktu dia ada kesedaran tadi, dia tak jauh dengan orang-orang yang hak jahat ni tadi, akhirnya dia balik pada perangai asal. Dia tak boleh. Dia apabila kita tinggal benda-benda hak yang jahat ni, kita kena jauh daripada orang ni baru kita selamat. Kalau kita dekat, penyakit tu mari balik. Itu yang Nabi sebut tu, an-nasu ma'a khalili falyanzur man yukhalilu. Manusia itu bersama-sama dengan rakannya, kawannya. Kau perhati siapa kawannya. Jadi tuan-tuan, sebab tu kita katakan rahmatnya Islam ni, Masya Allah, rahmat. Sebab tu kita tengok Islam, agama rahmat ni, kita lihat dia hatta dalam perang pun Islam masih kita tengok dia mementingkan lagi rahmat lagi dalam perang. Sebab tu dalam peperangan Nabi SAW dia berpesan kepada tentera Islam, pesan, kamu apabila sampai ke negeri musuh kamu, apa dia? Antaranya kamu jangan bunuh wanita yang tak berdosa. Jangan kamu bunuh orang tua yang tak berperang dengan kamu. Jangan kamu bunuh orang yang duduk dalam gereja ataupun biara-biara rumah ibadat mereka. Kamu jangan tebang pokok-pokok yang di tempat teduhan mereka. Kamu jangan runtuh rumah ibadat mereka. Kamu jangan kelar, seksa mayat musuh-musuh yang kamu bunuh. Mana ada? Tak ada. Lain daripada akta perang yang ada dalam Islam, tak ada akta ni. Tak ada, tak berjumpa macam tu. Sampai kita kena hormat dalam rumah ibadat mereka, kita kena hormat. Kalau agama lain kita tengok diserang kepada kita, rumah ibadat itulah bisa sasaran dia. Berbeza dengan Islam. Ini Islam. Sebab tu rekod kita dalam mana-mana sejarah, walaupun pemimpinnya boleh kita pertikai dari segi akhlak, watak, perilaku dia, dari segi zalim sebagainya, tetapi mereka masih tidak mencabut dari segi sudut syariat Allah Ta'ala, dari segi sudut untuk tidak menzalimi orang-orang bukan Islam itu tetap ada. Kita buat. Ini Islam, tuan-tuan ya. Waktu kata rahmat, sampai dalam perang pun ada rahmat lagi. Kita tengok
rahmatnya Islam lagi kita tengok, terlihat nak sembelih binatang. Padahal bukan kena mengena apa-apa kan. Wa iza zabahtum fa ahsinu zibha, kata Nabi. Apabila kamu nak sembelih, naklah kamu kena elok dalam sembelihan kamu. Pisau kena tajam, kan? Kena putus urat mareh dengan baik. Padahal binatang kan, ayam sembelih dengan ayam tak sembelih sama ya. Berbeza masak ya. Sama kadar lain. Masak cili api Negeri Sembilan sama ya. Ayam sembelih dengan tak sembelih ada beza kan? Tak ada beza. Tak ada beza. Sebab tu kita pun risau juga macam kita nak makan kat kedai-kedai. Kan? Kedai-kedai tu. Takut dia beli tu ayam mati dah. Pasal ayam ni manja tau. Dia mari satu lori daripada Alostar akan mari ke Sepang ni. Satu lori tu mati dia 30 ekor biasa ya. Kalau hak beriman dia tak ambil lah. Hak tak beriman dia sembelih sekali. Sembelih sekali. Sebab tu kita perut kita hari ni perut jadi macam-macam. Sebab tu kita hari ni sembahyang tak khusyuk. Sebab tu kita hari ni kita tengok anak kita degil. Sebab tu kita hari ni pun kadang-kadang kita menghafal tak ingat. Pasal makan. Antaranya makan ialah macam mana kita kan. Tapi memang dari segi apa dia syarak lain, warak lain. Syarak sah, khalas. Tak perlu dia tanya, mama ayam sembelih kan? Nak mampu kan? Nak tanya-tanya dia pula kan? Izzat dia tanya tukar hak kita. Segi syarak lulus, tapi warak kita tak lulus. Kan? Warak ni macam kita makan kat kedai, jarang sangat hak meniaga tu orang baik. Jarang sangat kita nak tengok hak yang, kalau orang panggil hak yang kedai ni orang mutadayyinah, orang yang perempuan yang bertudung mutadayyin, orang yang baik. Hak tak sembahyang banyak. Pasik kalau dia tu pakaian dia tak menutup aurat, tu pasik dia tu pasik. Dia pasik. Jadi kita makan air tangan orang pasik. Sebab tu kita kadang-kadang tu nak cerita ni kita saya. Kita selalu musafir kan, kita makan tak tahu berhenti tak tahu kedai kan. Takkan nak bawa siang bertingkat dalam kereta makan jadi itu dilema kepada kita lah. Nak cari hak warak tu tak ada. Bukan warak yang ikut baik ni tak ada. Kita bimbang tadi, kita makan tadi kadang makan makanan yang syubhah. Syubhah. Sebab tu kita makan syarak lulus. Warak lain dah. Yang dikatakan tarikh warak ni ialah orang yang meninggalkan benda haram dan meninggalkan sebahagian yang halal. Tu warak. Warak. Dia tengok orang, ada seorang ustaz kat Taipei tu, Ustaz Zaki yang dia mengajar tasawuf dan dia beramal dengan tasawuf. Dia kadang-kadang pergi kursus lain qadi dekat hotel, dia tak makan. Dia makan kat luar. Hebat dia. Saya jarang jumpa ni tu lah, pasal kita pun makan kat hotel. Jadi kita tengok, dia kata, tapi memang dia beramal dengan hak yang dia tu. Dia tak makan Ustaz. Memang tak makan semua. Dia tahan pergi ajak orang pergi keluar makan tempat lain. Dia memang orang, kebetulan dia orang tasawuf. Dia memang betul pun. Pasal kita syarak tak lulus. Kerana syarak ni tak masalah. Kalau kita mengaji ada bab makan ni, kitab banyaklah kitab ihya ada. Dan saya selikin pada cerita bab tu. Memang kita tak diharuskan nak bertanya makan kepada orang jamu kita, tak harus tanya. Tak harus tanya. Orang jamu makan. Tak harus tanya.
Nabi pun dia kata, bagi kita tanya, la tas'alun 'anil asya', jangan kamu tanya satu perkara tadi, nanti bimbang kalau dia beritahu pada kita padahal mula asalnya makanan itu tidak halal. Dia jamu kambing kita ayam makan. Kita tanya banyak sangat, kambing tadi itu ada kambing jiran sebelah masuk dalam rumah saya sembelih. Padahal waktu kita makan awal tadi halal. Dia apabila dia beritahu kata kambing, kita kambing curi, kambing orang, kita makan juga jadi haram. Jadi haram. Sebab tu kalau kenapa kita cuba elaklah daripada makan makanan yang kita katakan terutamanya makanan-makanan yang dibuat oleh bukan daripada produk-produk orang bukan Islam. Seboleh-boleh kita elaklah. Seboleh-boleh kita elak. Kalau tak dapat elak tu, sekarang ni kita tengok kalau perkakas dapur kita tu hampir 90% ni sudah ada barang Islam. Kita makan sos, apa nama, cili, apa segala-gala macam. Hari ni kita ambil lah. Garam hari ni pun ada barang garam Islam, macam garam bukit yang memang halal gel yang ada keluar. Kalau boleh belilah, kita biasakan. Terutamanya kita untuk dalam, saya pun terasa sangatlah kadang-kadang kita sepatutnya semakin tua ni semayang kita ni agak baik dengan Tuhan. Tapi semakin tua ni nampak macam semayang kita kadang-kadang dah tak khusyuk. Jadi saya bimbang takut masalah makanan saya. Makanan saya. Kita makan. Hak benda lain insya-Allah haram kita tak buat. Riba pun kita tak makan. Kita tak beli, kita tak libat. Tapi saya agak banyak makan ni makan benda-benda yang syubhah. Yang menyebabkan kadang-kadang solat saya pun saya rasakan kurang khusyuk sebagainya. Mungkin antara ini punca daripada soal makan ni tadi. Tadi. Balik pada cerita tadi, maknanya dalam soal kita katakan dalam nak sembelih ni pun wa iza zabahtum fa ahsinu zibah. Kena sembelih dengan sembelihan yang baik. Tak boleh kita sembelih guna kaedah yang lain dengan seksa walaupun binatang. Kita tak boleh nak sembelih binatang tu kita ambil parang lembu. Kau tengok ni pisang, tengoklah pisau, walaupun dia lembu tak boleh kita duk tayang pisau kat dia. Tak boleh. Salah dari segi etika dia, tak ada akhlak kita dengan lembu walaupun dia lembu lah, tahu lembu. Ni semua lembu semua gelak ni. Bagus juga isu lembu ni tuan-tuan. Sebab tu isu lembu ni isu yang agak bagus lah. Pasal lembu ni mungkin tiap hari orang Melayu tengok lembu. Isu-isu lain orang tak makan, PKFZ ke, isu BMF ke, isu tak nampak. Lembu ni orang nampak. Tengok lembu, tengok muka ke batu. Sebab tu sebab tu kita tak boleh nak tayang apa pisau pada lembu tu, tak boleh. Tak boleh. Tu dikatakan rahmat Islam. Tu apa, Islam tu sebagai agama yang bawa rahmat. Dan yang ketiganya kita tengok di antara istimewanya Islam itu ialah Islam ajarannya dan hukumannya adil. Adil. Islamnya adil, ajarannya. Dia tidak zalim pada siapa-siapa. Ini Islam. Sebab tu hukum Allah Ta'ala, perintah yang Allah Ta'ala berikan itu, dia adil. Dia tak ada, kita katakan ada pilih kasih. Ini orang yang baik, ini orang jahat, orang bangsawan, orang biasa, tak ada. Sebab tu pernah seorang sahabat Nabi SAW datang berjumpa dengan Nabi untuk deal supaya satu hukuman itu tak dikenakan kepada seorang bangsawan dari kalangan mereka itu yang melakukan jenayah. Maka Nabi kata, binasanya orang sebelum daripada kamu. Pasal apa? Orang yang terdiri dari kalangan orang-orang ada kenamaan tak dihukum, yang dihukumnya ialah orang-orang biasa. Maka dibinasanya orang sebelum daripada kamu. Sebab tu dalam Islam kita tengok dia mementingkan soal keadilan. Keadilan. Sebab tu
berlakunya pemisahan kuasa judiciary dengan eksekutif. Dia ada 3 komponen dalam negara ini. Satu disebut sebagai legislatif. Legislatif ni ialah orang yang buat dasar undang-undang, iaitu parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Yang keduanya eksekutif, yang diketuai oleh menteri besar ataupun oleh Perdana Menteri. Dan yang ketiganya judiciary, iaitu hakim. Dia mesti berlakunya separation of power, berlakunya pemisahan kuasa antara 3 benda tadi. Tak boleh, judiciary tak boleh masuk campur dengan eksekutif. Lepas tu pernah berlaku di zaman Nabi SAW, ketika Ubadah bin Samit yang menjadi hakim waktu itu di Palestin. Waktu itu gubernurnya ialah Muawiyah, yang cuba untuk nak campur tangan dalam soal kehakiman tadi. Maka Ubadah bin Samit itulah laku sikit kelagahan sikit. Akhirnya berita ni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata pasal Ubadah ni kira tak naklah dia nak tinggalkan jawatan ni pasal diganggu. Kemudian Nabi sebut kepada Ubadah bin Samit, kalau kamu tak ada di sini, rosak Palestin, rosak wilayah ni, dia kata. Dan manakala Muawiyah pula dia nasihat jangan campur tangan. Ini kita tengok pernah berlaku sejarah begitu. Begitu juga yang pernah berlaku di zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ketika baju besi Sayyidina Ali dicuri oleh seorang Yahudi. Curi orang Yahudi. Ya. Waktu itu Sayyidina Ali sebagai khalifah. Kes itu dibawa ke mahkamah. Dibawa ke mahkamah, waktu itu yang menjadi hakim kepada kes itu ialah yang bernama Qadhi Shuraih. Dalam perbicaraan tersebut, Qadhi Shuraih ini tanya, ya Sayyidina Ali, yang kamu kata Yahudi ni curi baju besi, ada saksi? Tak ada saksi. Kalau tak ada saksi, kes ni dibuang. Saya nak ceritanya, walaupun yang dibicarakan itu ialah Yahudi, antara khalifah Sayyidina Ali, Qadhi Shuraih ini makan gaji dengan kerajaan yang dipimpin oleh Sayyidina Ali, tapi dia membuat keputusan yang tidak menyebelahi Sayyidina Ali. Dia menyebelahi Yahudi. Atas prinsip dia ialah keadilan. Akhirnya Yahudi ni bila tengok bentuk keadilan macam tu, dia kata, ni agama apa ni? Engkau khalifah, aku curi baju besi engkau, bawa pergi ngadap qadhi, hakim yang makan gaji di bawah kerajaan engkau. Kes ni dibuang begitu saja, tak ada saksi. Jadi dia pengaku, dia mengucap kalimah syahadah pasal melihat keadilan. Nah, ini kita tengok bagaimana berlakunya pemisahan kuasa. Ini sebab tu memang pun dia hakim ni, 3 orang hakim, 2 masuk neraka, seorang ni masuk syurga. Ini hakim ni. Maknanya majoriti hakim masuk neraka daripada 3 orang. Hakim yang masuk neraka, dia jatuh hukuman dalam keadaan dia tu jahil terhadap apa yang dihukum. Ini neraka. Hakim yang masuk neraka lagi ialah hakim yang jatuh hukuman dia tahu, tapi dia buat tak tahu. Ini hakim sekelas hak mula. Yang boleh deal bagaimana kan. Ini boleh deal bagaimana ni. Masuk neraka 2 hakim. 2 hakim, kena ingat 2 hakim masuk neraka. Hakim yang masuk syurga, dia jatuh hukuman
berdasarkan kepada pengetahuan ilmunya dan juga keadilan. Dia tahu ilmunya dan dijatuh hukuman tadi berdasarkan kepada bayinah, keterangan yang disampaikan tadi. Ini hakim masuk surga. Sebab tu hakim dalam Islam ni dia mesti bersifat warak, bukan kaki Arab. Baru dia ialah kalau kita lihat apabila satu negara tu apabila institusi kehakiman ni rosak, maka akan runtuh negara tersebut. Maka tak ada lagi tempat untuk rakyat untuk nak bersandar dengan hakim. Lepas tu kena pisah. Berlaku kadang-kadang rakyat biasa dengan pemerintah, dia ada kepentingan masing-masing. Maka yang akan menjadi tempat rayuan dia ialah untuk pengadilan di mahkamah. Tapi kalau mahkamah itu lingkup, maka apa lagi nak diharapkan? Sebab tu negara kita dulu waktu terakhir sekali yang hormatnya apabila di zaman Tun Saleh Abbas, ini terakhirlah sistem kehakiman kita. Setiap tahun Lord Presiden kita ni dipanggil untuk membentang pengalaman-pengalaman dalam konteks negara Commonwealth, terutamanya perjalanan sistem kehakiman negara kita. Terakhirlah orang menghormati sistem kehakiman kita yang hebat waktu itu. Malaysia antara orang yang cukup hebat waktu, orang dari segi integriti dia waktu itu. Kehakiman ini penting. Sebab itu saya nak sebut tentang hukuman dalam Islam ni hukuman yang adil. Lama juga dalam soal kita katakan hukum potong tangan sebagainya, ini benda yang adil. Orang nampak zalim hukum potong tangan ni setelah hukum tu potong. Tapi orang tak pernah memikirkan tentang betapa zalimnya orang yang mencuri barang kepunyaan kita. Dia memang, kau tak kenal kat dia, memang kita zalim. Ada 2-3 bulan lepas lah, apabila berlaku satu orang curi dekat kuil di Sabah Bernang, di Sungai Besar. 3 kuil malam tu. Rupanya kuil Hindu ni, dekat kuil itu, bawah dekat kuil tu ada emas. Ada emas. Dia besoknya ada seorang ustaz pergi jumpa Sami tu. Dia kata, tuan, kalau ikut agama Islam, orang yang mencuri ini kena potong tangan. Dia kata, ustaz, ini bukan potong tangan tau, kepala kita mau potong. Nampak? Kita lah Islam, cakap potong tangannya boleh hidup lagi. Dia kira geram sangat tu, potong kepala. Lebih zalim begitu tu. Dia tak kenal dekat dia. Tu hak orang kata zalim Islam, hukum Islam zalim tu, tak kenal rumah dia kena curi. Kalau rumah dia kena curi, baru dia tahu Rabu, Khamis, Jumaat. Baru dia kata zalim tak zalim kan. Tak kenal kat dia, awak kata zalim lah, kena potong tangan, dia nak kerja apalah. Gaduh nak kerja apa. Waktu ada tangan, pasal apa tak mau kerja. Zalim kita dia fikir pasal dah kena potong tangan. Dia curi barang kita, kereta kita himpun duit, kita tengok nak beli kereta, nak bayar down payment, merah biji mata macam buah saga. Tiba-tiba orang boleh curi rumah tuan-tuan ni. Kau tak ada grey rumah tuan-tuan macam ni, berani tak pindah tuan-tuan. Kena tunggu bergrey baru pindah. Beli rumah 100-200 ribu, kena spend belakang 10 ribu nak kena bergrey sampai bilik air semua. Kau tidak, taubat lahum, dia tak pindah. Sebab tu di Malaysia ni, na'udzubillah min zalik, kalau berlaku kebakaran, memang mati rentung lah. Nak keluar kat mana? Tuan-tuan yang pernah duduk di United Kingdom luar negara, mana ada rumah macam kita? Rumah dia semua cermin biasa ya. Pagar pun tak ada. Rumah dia pagar pun tak ada. Pasal secure ya. Tempat kita. Baru ni berlaku dekat sebelah taman saya baru ni. Pukul 10.30 pagi ada orang mari rumah. Biasalah mari rumah ni kadang-kadang pintu kita pun tak tutup kan. Pintu rumah kadang buka, kita pun tak kunci pintu rumah. Dia bersembang. Bersembang 10.30. Orang lalang ramai orang lalang. 4 orang mari dengan parang India masuk dalam rumah, rompak.
Kan? Sebab tu tuan-tuan yang kita duk kata, yang kita sebut sebab tu orang kata zalim lah. No, ni Islam. Hari ni orang curi kereta disebut oleh setiap hari average 120 biji kereta dicuri. Biji kereta. Dia dalam masa 10 minitnya dia boleh buka semua. Dia buka semua apa? Ni memang PhD bahagian ni lah. PhD bahagian buka enjin ni. 10 minit lah. Dia boleh semua kompak apa dia punya apa hak yang ini enjin semua dibuka sat. Saya balik semalam, saya balik di rumah malam ni, rupanya satu kes sindiket berlaku dekat tempat ya, yang tempat dia jual enjin lama ni, berapa ratus biji dapat tangkap di situ. Rupanya mungkin salah satu ni lah niat yang dia sebut, yang polis report tu, polis yang sebut dalam saya ingat dalam Sabah Star dia keluar data dulu. Dia punya setiap hari 120 buah kereta yang hilang. Terhilang. Terhilang. Jadi kita tengok ini benda yang kita lihat itu berlaku. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita kadang-kadang kita nampak zalim pasal mungkin tak kena kat kita. Bila kena, baru kita rasa zalim. Hukum adil, hukum dia. Dia adil. Adil. Waktu kita heran ada seorang timbalan menteri yang mengaji agama, berkelulusan doktor, yang tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube kan. Dia pertikaikan kenapa hukum sikit-sikit orang kata nak potong tangan. Patutnya orang mencuri kena bagilah dekat dia peluang untuk dia bekerja, bukan kita potong tangan. Kalau gitu mudah, dia curi kereta, suruh dia kerja, kilang kereta kan. Kan? Jadi itu penyelesaian semua pakai otak. Dia tak pakai agama perintah gitu. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah taala ni, ajaran dia adil yang boleh memberikan kepada manusia ini keselesaan dan kebaikan kepada kita. Jadi sebab itu dalam hal seperti beginilah kita mesti memahami tentang Islam ni. Kita bersyukur, kita jaga Islam kita ni macam kita tatang minyak yang penuh, supaya kita mati dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, naklah kamu takut kepada Allah dan jangan kau mati melainkan dalam keadaan kamu Islam. Jadi kita harapkan kita mati dalam keadaan Islam. Kalau kita mati dalam keadaan kufur, maka tidak ada peluang untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Itulah kita harapan kita begitu. Dan agama kita pula kita mengetahui, itu di antara keistimewaan ajaran Islam yang boleh kita memahami untuk kita mengetahui tentang Islam ni agama yang adil. Yang adil, yang boleh memberikan kepada kita cukup baik. Dan akhir sekali, yang empatnya ialah Islam itu agamanya mudah, tak payah. Mudah Islam ni, tak payah. Tak payah Islam ni. Nah, kadang-kadang orang kata, Ustaz, payahlah Ustaz Islam ni. Payah. Pasal apa payah? Yalah, ikut Islam ni arak tak boleh minum. Lah, arak satu tak boleh minum. Yang lain boleh minum, lecikang boleh minum, ABC boleh minum, apa apple, fresh orange, carrot, susu, apa cendol, apa macam-macam boleh minum, satu tak boleh minum. Lah, dia kata payah Islam. Arak pun bukan sedap minum pun. Saya ada orang minum arak. Bang, sedap minum arak ni. Tak adalah sedap Ustaz. Bila minum arak ni duduk di Sepang, tapi nampak Casablanca, New Zealand, Perth, Bangkok, Hatnyai, apa England, London, semua nampak sedar-sedar dan Sungai Sepang. Itu. Jadi bukannya hak Islam tak bagi, jangan kamu duduk minum, jangan duduk makan, jangan duduk langgar Islam. Tapi dia kata payah. Islam agama senang, mudah. Mudah, cukup mudah Islam. Tak payah apa. Islam kan. Tengok, mudah.
Semayang tak boleh diri, duduk. Puasa sakit boleh buka, musafir boleh buka. Tak ada apa. Islam cukup mudah. Islam bukan payah apa. Dia tak ada lah beratkan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Islam kaedah dia gitu. Dia tak beratkan apa yang diperintahkan, melainkan kau boleh buat. Tak ada apa. Pakaian kita senang. Dia tetapkan pakaian dia. Kamu nak pakai baju apa? Pakailah, asalkan menutup aurat antara pusat dengan lutut. Laki-laki. Perempuan kecuali muka, tapak tangan. Kaki perempuan masih lagi aurat. Sebab tu perempuan wajib pakai stokin. Perempuan. Dia bukan orang panggil, perempuan bukan bertudung tu tak wajib, tapi menutup aurat tu wajib. Hari ni dia anggap bertudung wajib, bertudung tak wajib, menutup aurat tu wajib. Itu kenapa betul persepsi ni. Pasal sebab kita tengok hari ni, dia anggap bertudung tu wajib, akhirnya pakai lengan pendek. Itu tak betul. Islam juga suruh pakai baju yang longgar, senang. Islam mudah, longgar. Orang perempuan sebab tu pakai baju longgar-longgar mudah. Nak naik LRT mudah, nak turun bas mudah. Ni pakai baju ketat-ketat, terhegeh-hegeh nak turun bas. Tu nak terajang jatuh. Orang suruh pakai longgar, pakai ketat pula dah. Nak cari payah apa, orang suruh cari hak senang. Itu Islam. Islam pakai, jangan kamu duduk pakai baju, kain kamu belah sampai ke paha. Tak payah pakai baju sampai paha. Bila angin kuat, dia nak berhenti jalan pula. Pasal apa? Nak tutup paha. Kalau kamu tujuan kamu tunjuk paha kat orang, angin kuat kamu selak. Ni nak berhenti pula, nak tutup. Nampak? Otak tak ada. Ni kena. Lepas tu apabila paling pada agama ni, manusia ni dah jadi otak dia. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Berpaling dia pada peringatan Tuhan Quran, maka dia hidup dalam keadaan yang meraba-raba. Jadi dah jadi buta. Patutnya Islam suruh buat mudah, kita buat payah. Ini tuan-tuan, itulah dia memayizat beberapa keistimewaan ajaran Islam yang boleh kita fahami, dan semoga apa yang kita dapat tahu ni meyakinkan lagi kita dengan Islam, perjuangan Islam. Teryakin inilah dia Islam, agama yang suci yang menjadi anutan kepada kita, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'al Qur'an azim wa yassir. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'widina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin wasyuhada'i was salihin. Alhamdulillah.